Faiz, hari ni aku rasa perasaan aku macam Liverpool sikit. Kenapa Liverpool pula? Aku rasa macam Liverpool sikit. Kenapa iaitu? Sebab ada perubahan. Sebab Okey. kita lepas berbulan-bulan Okey. akhirnya keluar Ya. dan shoot di luar selepas sekian lama di dalam studio. Sama lah seperti Liverpool. Selepas sekian lama sekarang mereka di Europa League. So Saya memang ada tak perasaan Liverpool sikit lah. consecutive weeks, anda consecutive weeks. Saya masih lagi dalam mood seronok. Ya, tapi tempat yang luar yang kita pilih pun bukan saja tempat yang menggembirakan kita, penuh dengan equipment audio dekat sini. Di mana kita ni, Kish? Kita di Vintage Kisah Audio Cafe Yes. di Kota Damansara. Aku rasa kalau korang free, korang ada masa, korang kena datang sini. Tapi buat masa sekarang, kita nak borak bola sepak. Jadi Faiz, musim ataupun kalender bola sepak Eropah ni dah betul-betul di penghujung. Majority, in fact, most leagues di Eropah dah pun tamat. Ramai yang dah sampai tempat percutian pun. Ramai yang dah sampai. Tak, Han nak tahu apa yang paling lawak? Apa? Hari ni kita rekod bola itu live kan? Ya. Kita baru nak borak last weekend ni, liga-liga semua tamat kan? Player Burnley semalam report pre-season. Awal lah. Sebab mereka habis musim 8 hari bulan 5. Sebulan dah cuti. Terus pre-season. Premier League baru nak tamat ni. Burnley dah start pre-season season baru. Ni aku dunia bola sepak moden ni berputar dengan at the speed yang aku tak boleh nak comprehend kadang-kadang. Sama ada Burnley dapat head start ataupun dia orang yang akan penat dulu penat sebab dulu. pre-season awal aku tak tahulah. Aku tak tahu. Kita kena tunggu lihat. Tapi apa ejen permaham minggu ni? Ejen permang aku minggu ni, aku nak bawa kita ke Belgium. Okey. Aku rasa kenapa senyum? dalam sejarah bola itu live, 2 musim kita buat, inilah kali, korang kena ingat ejen permang ni aku dengan Faiz tak pernah discuss tau sebelum. Selalunya hang pilih kita just kejutkan diri kita apabila kita nak buat show. Ya. Pertama kali dalam rancangan bola itu live, ejen permang kita sama Faiz. Okay, Toby Alderweireld. Atau beda-beda. Kalau begitu kita bincangkan sajalah. Kita bincangkan sajalah. Dia macam ni, Kish. Yes. Kelab yang memenangi division teratas Liga Belgium, Belgian Pro ke apa nama dia? Belgium Pro. Adalah kelab yang pada satu ketika dulu hanyalah feeder club kepada Manchester United. Royal Antwerp. Feeder club. Kelab kegemaran Sir Alex untuk Kau tahu berurusan. aku kenal club tu macam mana? Macam mana? Football Manager. Sebab aku main Football Manager 2005 tu, player-player Asia yang aku sign tak boleh main terus. Work permit ada. Hantar pergi Royal Hantar pergi Royal Antwerp dulu. Zakuan ada hal dulu aku hantar pergi Royal Antwerp lah. Dan Toby Alderweireld sempat setahun meluangkan masa di Asia, di Timur Tengah selepas kerjaya dia yang panjang dengan pasukan Spurs kan. Dan beliau bila dah berada di Spurs tu tak adalah memenangi apa-apa trofi. Itu bukan, tapi saya bukan itu yang saya nak highlight, sabar dulu. Lepas tu beliau memilih ke Asia tu. Aku ingatkan ke Asia tu adalah swan song dia lah. Ingatkan itu adalah cara dia mengucapkan selamat tinggal kepada dunia bola sepak. Tetapi dia tak puas. Dia sama macam Vertonghen juga. Vertonghen kan daripada Spurs, Benfica, lepas tu balik ke Belgium balik kan. Dia nak balik main ke negara dia dulu baru nak bersara. Tapi ternyata yang Toby Alderweireld ni baliknya dia daripada Timur Tengah ke Belgium itu bukan sekadar untuk buat tour penutup kerjaya dia aja, tetapi tetap memberikan satu sumbangan yang sangat besar untuk bekas feeder club Manchester United, iaitu Royal Antwerp. Apa yang berlaku hari itu Faiz? Aku nak hang ceritakan apa yang berlaku hari itu adalah luar biasa. Mereka bertemu dengan pasukan Genk dalam perlawanan akhir Liga, dan mereka memerlukan satu mata dalam perlawanan tersebut untuk menjadi juara.
Dan pasukan yang mereka lawan adalah geng yang compete dengan diorang untuk kejuaraan Liga Belgium Head to head kan? lah. Head to head. Jadi dalam perlawanan tersebut Royal Antwerp dah sampai minit ke-90 ni. Royal Antwerp tengah kalah 2-1. Harapan untuk memenangi Liga buat kali pertama dalam aku rasa berpuluh tahun kot kata silap aku kan. Sekian lama. Nampak macam takkan sampai. Nampak macam akan gagal misi tersebut. Dan pada minit ke-94, 4 minit ke dalam minit kecederaan Faiz, Toby Alderweireld menjaringkan gol dari luar kotak penalti untuk bukan saja menyamakan kedudukan tetapi untuk membawa kejuaraan Liga kepada Royal Antwerp. Kejuaraan Liga pertama sejak 1957. Maknanya usia dia tak menang Liga tu sama dengan usia negara kita. 1957 Tak kan? masuk akal Faiz. Tak macam kan? Dan kalau tengok detik lepas dia menjaringkan gol tu, cara dia berlari, the celebration yang bermula, dan selepas perlawanan cara Toby Alderweireld celebrate dengan penyokong, emosi yang keluar. Kadang-kadang kita merasakan bahawa apabila seorang pemain meninggalkan Premier League, it is all downhill. Right? Sebab kita pandang Liga Perdana Inggeris tu sebagai pinnacle, sebagai puncak dalam bola sepak kan. Kalau anda meninggalkan puncak, selalunya anda sedang menurun ke bawah kan, ataupun berada dalam satu trajektori yang semakin menurun kan, downward spiral. Tetapi tidak untuk Toby Alderweireld kerana pada usia berapa tu? 30 berapa Toby Alderweireld tu? 38 kau rasa. Pada usia yang sangat tua, Toby Alderweireld berjaya melakukan sesuatu yang luar biasa buat boyhood club dia. Ya. Membantu mereka memenangi Liga Jupiter Pro League di Belgium. Aku nak sebelum kita tutup kisah Alderweireld ni, aku nak tanya hang pasal gol tu. Hang tengok gol tu Kalau pendapat hang, gol tu boils down to apa? Pengalaman dia ke, teknik dia ke? Aku rasa pengalaman dia, combination of pengalaman, teknik dan kebiasaan bermain di intensiti tinggi. Aku rasa tu. Contohnya macam ni. Kalau ada seorang centre back lain umur 23 tahun, lebih laju daripada Alderweireld, boleh membaca perlawanan macam Alderweireld, boleh menghantar bola macam Alderweireld, belum tentu dia boleh buat itu di minit ke-94 tu. Sebab dia tak ada pengalaman dalam intensity Premier League, intensity yang keras. Dia bukan pemain yang ada 100 caps untuk Belgium, bukan. Tapi Toby Alderweireld menggunakan semua itu, memformulasikan semua itu untuk menjaringkan gol terakhir tu. Bagi aku Faiz, every defender bagi aku, sebab career hang habiskan majority career kau tu duduk kat bahagian belakang, right? So peluang untuk menjaringkan gol tu takkan muncul dengan banyak. Tapi bagi aku, every defender ada kuota untuk at least one wonder strike. Vincent Kompany wonder dulu. strike yang boleh bantu tim berskala besar. Vincent Kompany lawan Everton. Yang membantu Man City menjuarai Liga 2019 kalau tak silap aku kan. Kita pernah nampak Alex untuk Chelsea dulu, centre back. Yes, Alex John Brazil. O'Shea pernah score gol lawan Liverpool, right? Big goals, right? Kemudiannya hang pernah, David Luiz pernah score a few, right? Ni kita cakap pasal this is centre back yang ada very good ball striking ability. And this is another one. This is absolutely another one, right? Toby Alderweireld. And nak tahu benda yang aku paling suka pasal kisah Toby Alderweireld ni apa, Faiz? Benda yang aku paling suka pasal kisah Toby Alderweireld ni adalah reality bahawa dalam bola sepak, emosi itu boleh datang dari mana-mana. Aku lihat bola sepak ni apa tahu, Faiz? Aku lihat bola sepak ni ibarat perjalanan mencari emosi tertentu. Perjalanan mencari emosi. Bukan untuk pemain saja, untuk penyokong. Kita pun menghabiskan bertahun-tahun pergi ke perlawanan demi perlawanan mencari emosi. Tak kisahlah emosi itu, kita mencari emosi kegembiraan, emosi ekstasi. Kadang dapat, kadang tak. Kadang-kadang dapat, kadang-kadang tak. Tapi bila hang tak dapat kegembiraan, hang dapat benda lain pula. So, dia masih lagi perjalanan mencari emosi kan. And the best thing about perjalanan mencari emosi ni hang tak semestinya dapat di peringkat tertinggi saja. Right? Toby Alderweireld dah main di beratus-ratus game Liga Perdana Inggeris, Champions League, World Cup pun pernah main, right? Tapi aku yakin emosi yang dia rasai tempoh hari bersama dengan Royal Antwerp tu mungkin antara yang terbaik yang pernah dia rasa.
And this is the same argument aku akan guna bila orang cakap, oh jangan pentingkan AFF Suzuki Cup kerana itu adalah tournament AFF Mitsubishi Electric kerana itu tournament yang kecil. Tak. Tournament yang kecil, tournament yang besar, perjalanan mencari emosi itu tetap sama. Hang main Sunday League pun emosi itu sama. Hang main Liga Sosial pun hang score gol, emosi itu sama. So, perjalanan mencari emosi ni, contoh terbaik dia bagi aku adalah Toby Alderweireld tempoh hari. Dan aku harap ini adalah peringatan kepada semua bahawa walaupun seseorang pemain tu meninggalkan liga-liga yang lebih popular ke liga-liga yang lebih rendah, tidak bermakna pemain itu sudah bersedia untuk menamatkan perjalanan bola sepak ataupun yang lebih penting, menamatkan perjalanan mencari emosi tersebut. It is not all down from there. Yeah. It is not all down from there. Jadi Faiz, kita dah selesai Ejen Permang. Sekarang ini kita nak bawa perbicaraan hari ini kepada sesuatu yang sebenarnya kalau ikut hati kita tak nak borak. Right? Sebab benda ni menyakitkan hati. Tapi kita kena borak. Kita kena borak. Tapi kerja kita bukan ikut hati. Betul. Kita kena borak sebab ia adalah satu peristiwa yang penting. Ya. Acara yang penting. Final Piala FA Cup final tempoh hari di antara Man City dan Man United, di mana Manchester City menang 2-1 dan mungkin skor perlawanan itu memberi gambaran bahawa ia adalah perlawanan yang sengit. Walaupun realitinya ia jauh daripada itu. Ia adalah perlawanan di mana Man City sangat selesa dan mendominasi dan tidak sesekali pun nampak seperti mereka akan tewas. Kecuali beberapa detik lah, tapi ia tidak memberi gambaran yang penuh kan. Gambaran penuh perlawanan itu adalah dominasi sepenuhnya daripada Manchester City. So hari ini aku rasa sebab kita dah hampir 3 hari 4 hari daripada perlawanan tersebut. Tak payah borak secara mendalam mungkin tentang apa yang berlaku dalam perlawanan. Kita boleh sentuh apa yang berlaku in the game, tapi lebih kepada consequences daripada game itu, perjalanan kedua-dua pasukan, apakah lessons yang kita boleh belajar daripada perlawanan tersebut. Salah satu benda yang aku rasa paling ketara kalau kita nampak daripada perlawanan itu adalah kenyataan bahawa Manchester United masih lagi tidak boleh menyaingi Manchester City daripada permainan semata-mata. Okey, kita check balik beberapa kali dalam beberapa tahun kebelakangan ini yang kita tengok Manchester United di final. Contoh dia melawan Ajax Europa League 2016-2017. Dalam perlawanan tersebut, dalam perlawanan tersebut, Ajax ada style permainan dia, Manchester United ada style permainan dia di bawah Jose Mourinho. Dan clearly Manchester United tidak dominan langsung pada malam itu. Tetapi Manchester United memenangi simply because they are the better team. Ini the better team, the better players, they're with the better players. Bayangkan pada masa tu umur Matthijs de Ligt adalah 18 tahun dan dia captain pasukan Ajax yang bermain di final tu. Begitu juga dengan final selepas itu. Apa lagi ada final selepas itu? Europa League Ole Gunnar Solskjaer. Itu adalah antara satu perlawanan Manchester United paling mengecewakan yang aku pernah tengok. Lawan dengan Villarreal. Bukan Real, bukan Barcelona dan bukan juga Atletico Madrid. Ini adalah Villarreal pada masa itu. No disrespect to them of course. Tetapi juga Manchester United tidak boleh dominan dalam perlawanan tersebut. Itu makes it two kan. Juga FA Cup ada ke? Tak ada FA Cup. Okey. Sampailah ke FA Cup ini. Aku ingatkan ini bolehlah menjadi satu perlawanan pertama, final pertama yang aku tengok Manchester United selama bertahun-tahun, di mana mungkin kalau tak dominan pun near there. Hang tengok macam mana Arsenal lawan City kan. Tengok macam mana Liverpool lawan City. Mereka boleh menyaingi di setiap fasa perlawanan dan boleh mengimbangi setiap apa yang City lakukan. Tetapi ternyata Manchester United agak jauh daripada objektif itu. Itu adalah pandangan general aku terhadap perlawanan tu. Aku setuju. Aku rasa technical gap di antara kedua-dua pasukan hari itu sangat menyelah. Dari merata posisi kalau di kawasan tengah tu
kita nampak Christian Eriksen was an absolute passenger Yeah. sepanjang perlawanan. In fact, aku terkejut dengan keputusan untuk meletakkan dia dalam kesebelasan pertama Kita pernah cakap pasal tu kan. Betul, sebab dalam beberapa perlawanan terakhir Liga Perdana Inggeris dia dah nampak keletihan, which aku tak terkejut sebab awal musim dia yang paling banyak main minutes. So dia dah tak ada that sort of physical fitness untuk beraksi dalam perlawanan-perlawanan intensity tinggi seperti ini kan. So It's hard to look at him that way. susah It's sebab susah. kita mengenali dia as a Yeah. technically gifted player kan, tapi kadang-kadang kita kena terima reality bahawa dia dah lebih 30 tahun, akan ada limitations tentang apa yang dia boleh buat di atas padang. So Christian Eriksen punya gap dia dengan pemain-pemain City yang lain was, kita kadang-kadang ibarat bermain dua pemain di bahagian tengah hari itu kan. Yeah. Dengan Fred dan Casemiro saja. So di sana ada satu isu. Aaron Wan-Bissaka, look, aku suka dia from a defensive point of view, tapi you cannot deny bahawa setiap kali dia sampai ke bahagian final third tu, dia tak ada composure. So kadang-kadang passing yang dia buat tu pun sedikit frustrating, choices yang dia ambil, dia tak nampak natural tau in the final third tu. Dia nampak sedikit gopoh. And It's good enough that he tries. yeah, it's good enough it tries, tapi perbezaan teknikal tu hang boleh nampak lah, right? Sangat ketara. You cannot expect him to do anything. Yeah. Kemudiannya ada, look, aku sangat suka Rafael Varane, tapi I'm also realistic enough to know that Rafael Varane is also past a certain age, and kadang-kadang akan ada certain limitations to it. On that day, aku rasa Victor Lindelof was the better centre back Yeah. on that final compared to Rafael Varane. Kalau hang ingat jaringan kedua Man City, aku tak tahu Rafa Varane buat apa. Kalau tengok shy ulang away tayang tu, from the ball. aku tak tahu dia buat apa. Yang tu kalau Maguire buat, dah jadi viral the whole world. Tapi because it was Varane, it was still okay. Dia ada credit in the bank. Dia ada credit in the bank. So, aku rasa that's probably one of the reasons kenapa kita seringkali ada rumours tentang Kim Min Jae, ada rumours tentang another centre back, walaupun kita realitinya ada 4 kan, sebab aku rasa Ten Hag is preparing for, Varane ni adalah stopgap measure saja. Han tak boleh fully trust dia long term kan. Kemudian ada David De Gea di bahagian belakang, yang aku rasa distribution dia hari tu, beberapa kali yang aku nampak bola sampai kat dia, clear, back to a City player, and then come, dia kutip balik, lob long, back to a City player. Kita hilang possession terlalu kerap. Sampaikan Terlalu kerap dan terlalu mudah. Exactly. And sampaikan tahap Erik ten Hag, who is usually very defensive of pemain-pemain dia kan, sampai tahap dia pun post-match bila ditanya tentang De Gea, dia tak sebut nama De Gea directly, tapi dia kata we need to elevate the technical quality of the team if we want to compete at the top. So, bila hang tengok semua, all this composition of different elements, keputusan hari itu sebenarnya nampak agak protective of the standards lah. 2-1 tu sebenarnya too kind on Man United. Sebab kalau ikut hati, dominasi Man City tu ibarat 3-1, 4-1. Hang tahu dia rasa macam mana? Aku dah dengar satu podcast ni, dia kata pengalaman tengok game tu adalah ibarat hang ambil jaring berwarna biru muda dan hang campak satu padang. Dan Man United players dah trap dalam tu. Hang tak boleh buat apa. Hang just suffocate dengan Man City punya constant movement. Only towards the last 15 minutes yang United ada ruang nak menyerang sikit. But otherwise it was completely comfortable untuk Man City. Especially in the second half sebab first half tu dia ended on high. Selepas setengah jam hanya mengikuti bayang-bayang City. Selepas penalti tersebut, United ada satu semangat baru, dan the last 15 minutes dalam perlawanan itu, aku rasa itu the best period yang Manchester main pada malam tu lah. Tapi mengenali Manchester United, menonton 50 lebih perlawanan mereka pada musim ini, aku tahu benda tu takkan sustain sampai ke second half. Sebab dia dah, momentum dah potong lah masa half time tu kan. Betul. Ini second half aku rasa mesti jadi balik ni. Especially the first 15-20 minutes. Yes. Han tak sampaikan apa. Kan aku tengok bola dekat iPad aku ni. Aku tengok bola dekat iPad aku. Aku dah tahu dah. Half time. Satgi mesti jadi macam tu. Dan aku pula lapar. So, aku can afford to tak bagi tumpuan sangat dekat bola, atau aku letak iPad aku kat tepi, aku masak Maggi sambil tengok. Maknanya aku tak perlu tumpu sangat pun, sebab aku dah tahu dah apa yang akan jadi. Kalau tak kan final kan mesti nak tengok every second of the match kan. Tapi agak frustrating bagi aku, tetapi aku faham kenapa. Dan yang paling penting sekali,
reaksi daripada klub sendiri selepas perlawanan ini. Okay, sebelum kita nak tutup perbincangan ni, aku nak tanya satu benda. Satu key takeaway daripada perlawanan tersebut yang hang rasa Manchester United kena address. Saya kita sampai ke City. Tak, aku rasa aku nak sebut macam ni perbincangan ni kita nak bawa lebih kat ramai United sekarang. Okay. Aku tak nak sentuh banyak Man City sebab next week kita akan sentuh Man City. Oh ya. Lepas Champions League final. Champions League So final, and okay. kita sebelum ni pun dah borak banyak Man City, Johnston semua. So we leave Man City for next week. Kita akan summarize diorang punya season next week. Tapi for now kita beralih fokus kepada Man United per se. Apa tu? Aku rasa musim ini adalah a perfect illustration of bagaimana tugas seorang jurulatih itu akan ada limitations sekiranya dia tidak diberikan bantuan in the transfer market. Ya. Right? Erik ten Hag musim ini bekerja dengan resources yang sedikit kecil, which aku faham sebab kesilapan yang dilakukan oleh United dalam musim-musim sebelum ini memaksa mereka berbelanja dengan sedikit konservatif this season. So bila anda spend on Anthony, bila anda spend on Lisandro Martinez dengan Casemiro, that limited United's ability to spend in January. So January, option yang kita boleh dapat Sabitzer, impact penuh tak nampak, dengan Wout Weghorst yang bagi aku had an impact a bit, tapi not in terms of goal scoring. In terms of character saja. Goal scoring tak ada. Fully dependent on Marcus Rashford saja. Right? Even Martial pun tak boleh diganti. Moving into this new season, Faiz, bagi aku, United kena berbelanja dengan bijak. Aku tak tahu apa transfer budget yang ada pada Man United sekarang ni. Aku tak tahu, aku tak nak speculate sebab figure tu berubah mengikut laporan media berbeza kan. Tapi bagi aku, Han tak semestinya perlu meletupkan 100 lebih juta on a player kalau itu saja bajet yang Han ada. Keluar di luar sana, cari option lain yang lebih murah so that United boleh compete on all fronts. Aku tergelak sebab aku teringat yang dia kata the world's most expensive fidget spinner. Anthony. Okay, sama. Bagi aku, this summer, the transfer window adalah sesuatu yang sangat penting. Okay, kalau macam tu aku ubah soalan aku terhadap hang tadi. Apakah an ideal summer untuk hang sebagai seorang peminat Manchester United? Okay, simple Maksud dia macam mana? Maksud dia berapa pemain, pemain daripada posisi apa? Yep. Yang secara bayangan saja. Aku punya ideal transfer window satu number 8, satu midfielder yang number 8, satu centre back, okay? Satu centre back, satu lagi goalkeeper, a right winger and a striker. 5 pemain. Dan aku takkan pergi gila dengan benda ni. Aku tak minta pun Harry Kane, Victor Osimhen sebab kedua-dua pemain tu akan mendapatkan hang kena bagi offer yang terlalu tinggi yang akan kurangkan United budget untuk spend position lain. Kalau aku United, simple je. Aku pergi cari Mason Mount. Okay? Mason Mount for about 50 million. Okay. Sebab aku tahu Ten Hag mahukan seorang midfielder 15 million? 50 million. Bukan 50. Satu penghinaan kepada Chelsea. Jangan 15 million. 15 tu tak boleh gelak je nanti. 50 million. Mana tahu kata dia nak jual. Tak ada. 50 million. Sebab aku rasa Mason Mount punya tenaga dari segi intensity pressing, kebolehan dia untuk play out of the press, itu sangat diperlukan di Man United. So I can understand kenapa Erik ten Hag mahukan perkara tersebut kan. Someone who's dia ibarat Mount. Okay. dia ibarat Fred tapi a lot more technically gifted compared to Fred, right? So Mason Mount bagi aku is the first player that I'll go for. Aku akan look for David Raya sebab kontrak berbaki 1 tahun. Pilihan nombor 1 aku will be Diogo Costa, tapi itu pun akan hang kena 40-50 million untuk dia, which I don't know if United can afford under the current budget. David Raya kontrak berbaki 1 tahun, jumlah perpindahan nilai dia akan kurang sikit. So I would look for David Raya, right? Brentford pun dah beli Flaken kan? Dah beri Flaken dah. Pada waktu yang sama, aku akan cari Kim Min-jae. Tengok release clause dia berapa dekat Serie A kan. Okay. Kemudiannya hang perlukan satu right winger, hang perlukan satu striker. Right winger tu yang aku kurang pasti lagi. Striker aku ambil Marcus Thuram on a free daripada Borussia Mönchengladbach. Aku guarantee That will be a good summer untuk Marcus Thuram, aku guarantee dengan the kind of chances that Bruno creates,
the kind of chances that Garnacho will create, the kind of opportunities that Marcus Rashford find himself in, Marcus Thuram easily 10-15 goals dalam pasukan United ni. Bagi aku. Easily 10-15. Mungkin dia bukan 25 goals, 30 goals a striker a season, tapi kalau hang dapat seorang penyerang yang boleh score 15 goals combined with Rashford, combined with Garnacho, combined with Anthony, yang aku rasa output dia tahun depan akan improve, that creates a more stable United attack. Right? Setuju. And then backup right winger tu, itu aku tak pastilah. Han cari. Kalau tak nak backup right winger, you pick up another midfielder on a free, maybe Adrian Rabiot. Aku tak tahu sebab he's on a free. Right? Tapi bagi aku, I will be happy with that summer. Sebab perbelanjaan yang sensible, perbelanjaan yang mengikut kemampuan. Instead of kau spend 100 million on a striker dan kau tak ada kemampuan di tempat-tempat lain, and tahun depan Casemiro red card lagi, kau struggle dekat midfield. Tahun depan Eriksen tak boleh press lawan Man City, kau hilang energy. Tahun depan David De Gea rembat bola kembali ke bahagian opposition lagi. So bagi aku, hang kena eliminate most problems in the best way possible. So aku akan gembira dengan sama tu. Kalau hang? Kalau aku tak fikirkan 5 pemain lah. Aku rasa 3 ataupun 4 aku dah cukup happy. Dan lagi satu, sebelum ni dalam list aku tu bukan tak ada aku cuba delay position goalkeeper. Tapi tak boleh delay dah sekarang ni. Sekarang tak boleh delay dah sekarang ni. Dan aku juga dapat berita yang beberapa hari lepas, Diogo Dalot menandatangani perjanjian baru di Manchester United. Look, Diogo Dalot bukan the best right back in the world, but he did the job. Dan kita ada banyak lagi isu lain untuk di-address. Itu adalah satu contract renewal yang sensible. Okay. So, right back, down the bin. Aku akan ambil seorang striker. Sekarang ni Manchester United dikaitkan dengan 2 striker, iaitu Rasmus Højlund. Nama macam Haaland. Nordic juga. Dan lagi satu lagi, Randal Kolo Muani. Aku rasa Højlund mungkin akan lebih mahal daripada Randal Kolo Muani disebabkan baki kontrak dan juga umur. Kolo Muani 24. Actually aku rasa dia lagi murah. Kolo Højlund- Muani sebab Højlund season ni dia 20. meletup dekat. Kolo Muani tak silap aku ada setahun lagi kan? Setahun lagi tak silap aku. Tapi aku nampak laporan hari tu, jumlah perpindahan tu macam mahal lah. Dua-dua ni memang striker yang efektif dan dah dibuktikan bukan saja di Liga Domestik, malah juga di Liga Eropah. Tapi aku lagi incline towards Randal Kolo Muani. Jadi kalau dapat Randal Kolo Muani, aku rasa dia pun akan appreciate the fact that kelab terbesar di dunia ni main dekat dia. Itu striker dan goalkeeper. Goalkeeper ni aku tak tahulah. Aku masih lagi tak tahu pendirian aku nak letak dekat goalkeeper ni alang-alang tu beli goalkeeper for the next 10 years ataupun sekadar goalkeeper stopgap measure yang akan challenge David De Gea. Aku tak tahu, David Raya 29 sekarang kan. Memang goalkeeper dia punya longevity lebih daripada pemain-pemain di posisi-posisi lain. Tetapi aku tak begitu pasti tentang David Raya. Tetapi ada juga beberapa calon lain di sekitar Eropah yang boleh diterokai oleh Manchester United. Macam seperti mana Inter dapat Onana on free. Manchester United kena go. Hari tu kau ada sebut pasal Alban Lafon kan? Alban Lafon mungkin dalam 20-30 million dan dia boleh jadi for the next 5 years aku rasa dia boleh, kalau kena gaya dia, boleh kekal berada di Manchester United. So dalam 3 ataupun 4 pemain akan menggembirakan aku. Cuma dia kena bukan dia kena lah, aku lagi prefer kalau Manchester United wrap the transfer business early. Itu aku setuju. Yang tu aku setuju. Entah kita dapat Anthony tahun lepas, tarikh dia berapa? 1 September. Maknanya kalau sekarang ni lagi kurang lebih 2 bulan lagi 2 bulan lagi baru dapat. Padahal ini dah start cuti ni. Liverpool nak wrap up Alexis McAllister dah ni. That's what aku cakap. Tahun depan, a lot of these clubs becoming serious again. Chelsea dengan Poch dah mula serious, right? Liverpool dengan Jurgen Klopp dengan new sporting director dah mula serius. Bukan saja setakat McAllister, diorang dah target Manu Kone dengan Khephren Thuram, right? Ketiga pemain ni kalau masuk, Liverpool punya midfield
completely transformed. Jangan terkejut kalau trend kembali meletup balik tahun depan, right? Sebab dah ada protection Ada balik. lagi tu yang baru balik daripada injury, Bajcetic. Bajcetic tu pun ada lagi. So a lot of teams are becoming serious again, right? Ada team yang Arsenal, Declan Rice, Moises Caicedo, Chelsea tengah keeping tabs. So the last thing you want is Man United tak ambil perkara ni secara serius. Lepas tu ada player lambat beli, lepas tu tak dapat masuk pre-season, 3-4 game baru nak boleh main. Okay, tadi aku lupa satu soalan last untuk Hang. Marcel Sabitzer dengan Wout Weghorst, Hang akan make it permanent ataupun tak? Sabitzer tak. Sabitzer aku akan lepaskan. Weghorst ni it depends. It depends on the situation. Kalau contoh Man United season ni dia ada budget untuk one striker sahaja. Contoh dia bawa masuk, let's say dia bawa masuk Harry Kane lah. So ada Harry Kane, right? Ada Marcus Rashford. Aku rasa kena ada seorang lagi. Sebab I can't depend on Martial. Martial is not that guy. And kalau situasi kecederaan dia tu akan diteruskan season depan, aku rasa you gotta let him go. Wout Weghorst is seorang pemain that will be completely happy with a bit part role. Nak cari pemain macam tu in the market tak senang. Player yang hang bagi dia main 15 minit here, 10 minit here, dia okay. Asalkan dia dapat terlibat dengan perlawanan, dia boleh main. Hang letak dia main midfield pun dia akan lari lah, right? So a player like that, Sir Alex used to value players like that. So aku rasa aku akan retain dia mengikut keadaan. Tapi kalau United sign 2 striker, then it's a whole different thing altogether lah. So bergantung pada keadaan. Tapi aku lebih inclined untuk keep him sebab karakter dia sikit lah. Okay. Satu musim panas yang besar untuk Manchester United. Dalam banyak-banyak perkara baru yang sedang berlaku, satu yang betul-betul menarik perhatian aku dan aku sebenarnya sangat seronok adalah perlantikan Ange Postecoglou ke Spurs. Nampak seperti hampir pasti akan berlaku. Setakat ini kita borak, belum lagi ada official pengesahan. Tapi mengikut laporan pelbagai media termasuk David Ornstein, termasuk Fabrizio Romano, Spurs hampir pasti akan melantik Ange Postecoglou sebagai jurulatih baru. Ange Postecoglou akan menjadi jurulatih daripada kawasan AFC pertama untuk melatih sebuah kelab di Liga Perdana Inggeris, which is bagi aku a huge achievement. di HQ AFC bukan Elia, hang rasa dia orang parti tak? Itu aku tak tahulah. Itu dekat je dengan rumah aku tu sebenarnya. Tapi aku tak pasti lah. Tapi aku rasa ini adalah satu detik yang cukup bersejarah. Dan Ange Postecoglou dia macam ni banyak Spurs appointments ni selalunya selepas Poch tu tak banyak yang aku excited dengan. Sebab aku rasa Spurs ni sejak Pochettino meninggalkan kelab, they've been crying out for a cultural reset. Tapi semua jurulatih yang diorang hire tu bukan jurulatih yang expert dalam cultural reset. Majoriti jurulatih yang diorang hire tu jurulatih yang instant winners, yang masuk nak menang immediately kan. Itu pun tak benar. Itu pun tak menang enggak Spurs dah betul-betul parah sekarang ni. Dah betul-betul parah. Down in the dumpsters diorang kata kan. Sampai tahap players pun nak belah. Sampai tahap ex-coaches hang pun maki kau, right? Jose Mourinho kata dia tak ada connection langsung dengan Spurs. So this is as low as Spurs have been. Tapi aku rasa akhirnya mereka bakal melakukan one smart decision in a very long time. Perlantikan Ange Postecoglou. Itu perasaan aku tentang perlantikan yang bakal dilakukan ini. Jadi aku ada minat yang sangat mendalam kepada siapa-siapa pun profesional dalam bola sepak yang merentasi benua. Pemain daripada Afrika main di Europe ke, pemain daripada Asia main di Europe, pemain daripada Europe ataupun Amerika Selatan main di Asia. Sebab benda ni kita nampak mudah sebab kita hari-hari tengok orang buat. Kita hari-hari tengok pemain import, kita hari-hari tengok pemain berpindah sini sana. Tetapi bukan satu perkara yang mudah untuk dilakukan. Perubahan iklim, perubahan budaya, perubahan gaya hidup adalah satu benda yang harus difikirkan. Pada masa yang sama, hang ada satu tugas yang sangat profesional
uh, yang menuntut masa yang sangat banyak, dan itu bukan satu benda yang mudah. Maka aku suka Takefusa Kubo bertahun-tahun di Sepanyol aku suka. Lee Jae-sung bertahun-tahun di Mainz aku suka. Kita suka Andre Pierre Gignac Uh, yang bertahun-tahun di Mexico. Ya, kita juga suka Levi Madinda yang berada di Paroi sekarang. Paulo Josue, aku rasa itu lebih tepat sedikit. Berbanding dengan Madinda, Paulo Josue mungkin lebih tepat. Saya cuba bagi Bertahun-tahun di Kuala Lumpur bagi City. contoh saja. Dan rekod Ange Postecoglou sebagai orang Australia kan, dia juga serial winner. Kan tadi hang gabungkan tadi pre Postecoglou. Ada Pochettino yang cuba untuk memenangi sesuatu dengan bola sepak yang menarik, dengan komposisi skuad yang menarik, cara dia. Kepada Jose Mourinho di Spurs pun satu-satunya masa dan ketika aku tak sokong Mourinho. Disebabkan aku tak rasa itu the right fit in the first place. Dan aku rasa pada ketika itu dia desperate to prove in the Yeah, yang dia relevant in the yeah, Premier yeah, League yeah, sedikit. yeah. Yeah. Lepas tu Conte pun aku tak tahulah, dia memang natural, Completely wrong fit bagi aku. natural mismatch. Natural mismatch daripada awal lagi. Jadi mungkin ini satu lagi cara untuk Spurs menstabilkan pasukan, pada masa yang sama juga membawa profil yang tahu macam mana nak menang. Dia menang Asian Cup dengan Australia 2015. Pada masa tu yang aku ingat star dia adalah Massimo Longo. Ingat? Yes. Massimo Longo. Yes. Mile Jedina. Itu star-star Tim dia pada Cahill. masa tu. Tim Cahill, yes. Tim Cahill. So, dia menang, hantar lawan dengan siapa? Lawan Korea Selatan, di mana Son Heung-min, pemain yang dia akan latih selepas ini main dalam perlawanan tu. Seterusnya, kejayaan yang paling terbaru sebelum Celtic adalah di Yokohama F Marinos. 2019 menang treble dia. Jadi dia serial winner. He's a serious guy, serial winner. Dan yang paling penting lagi sekali apa yang dia bawa kat Spurs pada aku. Spurs sekarang ni ada possibility yang sangat luas untuk kehilangan world class players yang dia ada. Dah lah tak ramai world class players yang ada. Hang boleh argue yang Lloris bukan lagi dah keluar daripada bracket world class player, dia dah jadi ni. Dan padanlah dengan umur dia kan. Mungkin ada dua je yang tinggal, Kane dengan Son Heung-min. Kane pun dengan berita ketiadaan Benzema, keberangkatan Benzema ke Saudi, apa lagi yang dia nak tunggu kan? Dia ada peluang untuk main for the biggest club in the world. Kalau aku terus pilih Madrid. Dia ada peluang ke biggest club in the world. Real would always willing to pay. Dan Real juga ada relationship yang baik dengan Levy. Betul. Daripada Modric dan juga Bale. Transfer Bale sebelum ni. Akhirnya dia boleh menang sesuatu. Dan hang akan dikelilingi oleh Jude Bellingham most likely, dikelilingi oleh Vinicius Junior, World class Rodrigo, Modric. Tak perlu bermain di Liga next season. Itu kalau dia kekal Spurs, itu pun tak ada. Lah. Pun tak ada, Faiz. Hang kena ingat. Depa pun tak ada. Depa duduk rumah je midweek. Brighton dengan Liverpool. Depa duduk rumah je midweek. Jadi satu kualiti yang aku kata tadi paling baik daripada Postecoglou adalah kebolehan dia untuk mencari bakat-bakat under the radar. Yes. Itu yang akan menjimatkan puluhan juta duit Daniel Levy dan juga duit klub nanti. Kau tahu apa yang aku suka pasal Ange Postecoglou yang aku rasa sangat relevan dengan Spurs? Ange Postecoglou bukanlah anak orang kaya. Ange Postecoglou bukanlah datang daripada environment of being a privileged coach. Contoh, majority coaches-coaches besar di Eropah yang bernama besar ni datang dengan background yang privilege. Privilege maksud aku bukan waktu mereka kecil. Privilege maksud aku waktu mereka dah membesar. Antonio Conte was a big player. As a player kan, reputation to carry masuk as a coach. Pep was a Barca captain. Pep was a Barca captain. Jose Mourinho lain. Jose Mourinho had to build himself, tetapi job-job selepas itu yang dia dapat dengan reputation besar lah, daripada Porto, daripada Inter kan. You look everywhere, it's carried by reputation. Ange Postecoglou adalah anak imigran, right? Parents dia daripada Greece yang berhijrah ke Australia untuk mencari kehidupan yang baru, dan dia membina kehidupan di situ. Dan perjalanan kerjaya dia tu cukup lain untuk seorang individu yang hanya 10 tahun lepas melatih di bola sepak Australia. Ada yang sampai second dia punya semi pro part pun dia ada coach juga. Untuk memulakan kerjaya kejurulatihan di situ dan kemudiannya pusing sampai ke Premier League. That's a super far journey which a lot of these football players can relate to.
Sebab a lot of these football players tidak melalui proses ataupun kehidupan yang terlalu senang. Yeah. Dan kalau hang tengok, tak payah pergi jauh, hang pergi YouTube, hang tengok ucapan-ucapan yang Ange Postecoglou sering berikan di dalam dressing room kepada pemain-pemain dia. Dia nampak seperti seorang man manager yang baik. Seperti seorang yang boleh meletakkan tangan di atas bahu pemain dan membantu dia bangkit semula. Yeah. Iaitu style kejurulatihan yang very contrasting dengan Nuno Espirito Santo, Antonio Conte dan Jose Mourinho. Ketiga-tiganya yang very firm believers, stubborn believers in their ideas. Kalau hang tak ikut aku, hang not good enough. My way or highway. My way or highway. Kan kita ingat Joe Hart pernah kena maki dengan Nuno Espirito Santo tu. Antonio Conte dengan beberapa pemain dah hilang. Jose Mourinho pun had a fallout with a few players. So adakah ini the closest Spurs can get to Pochettino dulu? Sebab Pochettino pun adalah good man manager. star manager Aku rasa sama. yes. In fact, I think this is better than Pochettino balik ke klub ni. Sebab Oh, kalau ya, Pochettino ya, balik ya, ya. sini, dia akan membawa baggage daripada previous Yeah. tenure. This is a fresh start with a coach yang ada a bit more empathy, dan at the same time, empathy itu tidak bermakna dia tidak ada kebijaksanaan taktikal, kerana dia ada benda tu. Corak bola sepak dia di Yokohama F Marinos dengan Tiraton Bournemouth main inverted fullback tu. Ke Celtic dengan cara dia membangkitkan Kyogo Furuhashi, dengan Jota yang ada di situ, dengan Dazen Maeda, Rio Hatate, right? Joe It's Hart incredible. Joe Hart sendiri, yes, incredible. Kebangkitan Joe Hart itu is a prime example. And sekarang ni Faiz, aku pandang squad Spurs tu, aku boleh nampak at least 10 pemain yang memerlukan bantuan emosi. At least 10. At least paling kurang, more pun boleh, tapi paling kurang 10. Hang tengok player macam centre back dia Eric Dyer. He needs a hand on the shoulders. Davinson Sanchez. Davinson Sanchez memerlukan perkara tersebut. Even to large extent Yves Bissouma, a superstar 18 bulan lepas. Sekarang dah orang tak ingat dah nama dia. Dia pun memerlukan kebangkitan. Right? So aku rasa Postecoglou could be the beginning of a brand new era. Cuma aku berharap dia diberikan masa. Sebab a coach like Postecoglou needs time. Jangan kau mau buat kerja Todd Bowley, bawa masuk Graham Potter, lepas tu kata not good enough, long term project, tapi short term hang pecat dia. Lepas tu Frank Lampard. Jangan buat kerja-kerja. Leon Ray Mason. Ray Mason yang akan sapu Tolong. segala Benda yang aku tak sampah nak dia is orang. bulan 2 tahun 2024 Ryan Mason ikut. Tolong. Aku dah tak boleh dah Faiz. Aku Beri dia masa. jangan nak puji Daniel Levy, tetapi tahniah atas satu appointment yang sangat berani. Aku tahu dia pilihan keempat selepas Enrique, Ancelotti, Nagelsmann semua reject. Dia bilang aku tahu. Cuma aku nak pesanan aku kat Levy, bersiap sedia dengan cash anda lah untuk backup manager ni, sebab dia di Celtic 2 musim dah 25 player dia sign. Jadi dia memang suka sign player yang under the radar dan cuba develop untuk develop ke big time. Kita ucapkan selamat Maju Jaya lah. Just one last line lah. Kalau Kalau fans Spurs kat luar sana, sebab aku dah nampak banyak yang dah mula maki. Siapa Ange ni? Dia tak mati sebab dia orang nak tak go in. tahu. Tapi bagi aku macam ni, sekarang ni hampa kena sedar. Kelab hampa tu dah barai. Okay? Kelab Ange Postecoglou terima jawatan ni pun nasib baik dia tau. Ange tak perlukan korang. Korang yang perlukan dia. Jadi berilah dia ruang, masa untuk memberi impact yang positif terhadap kelab, kerana dia adalah seorang jurulatih yang sangat luar biasa. Kish, semalam aku tengok satu tweet. Apa? Oh, merchant. Bukan. Bukan tweet tu. Tanya je. Bukan. Oh, macam lain. Tweet ni datang daripada Joey Button, yang dah lama aku tak dengar khabar dia. Nama tu rare tu. Jadi tweet dia berbunyi, Happy Retirement Legend. Dia tag Zlatan. Lepas tu dia sertakan, dia attach satu klip yang mana dia ejek Zlatan dalam perlawanan, dia buat big nose. Hashtag tweet tu adalah big nose. Kau ajar macam Joey Dah Button. bersara pun perangai macam tu je Joey Button ni. Dia football treasure. Dan ia mendapat
pendapat saya betul. Dia memang football treasure. Dia Peter Crouch kata macam ni ada betul. semua football treasure. Betul. Uh, aku tak tahu hari ini akan tiba. Tetapi hari di mana bermulanya aku tengok pemain ni daripada sekolah rendah lagi, sudah pun tiba. Persaraan Zlatan Ibrahimovic. Yep. Bekas pemain Ajax, Inter, Juve, Milan pernah main. Mana lagi dia pernah main? Barcelona, Man United Manchester jangan lupa. United, Paris Saint-Germain. LA Galaxy. LA Galaxy satu lagi. Apa? LA belong to Zlatan kata dia dulu. Belong to Zlatan, yes. Jadi musim ni dia tak banyak sangat main. Dan kita pun boleh tahu dah nasib dia di musim ni. Bukan nasib dia lah, kita pun dah boleh jangka dah dia akan bersara di hujung musim ni. Tetapi what a career, Kish. Yeah. Apa memori pertama hang dengan Zlatan Ibrahimovic? Simple. Aku bagi tahu. Aku ada bagi tahu satu. lu. Aku sebut lu. Apa dia? Football is like fencing. Bila tu? It's a noble art. Itu adalah tahun. This is Zlatan. Can you beat Oh this? ya. Iklan. Eric Cantona, Eric Cantona. Cristiano Ronaldo dengan Iklan Zlatan. Iklan Nike. Aku memori pertama aku adalah Euro 2004 kalau tak silap aku. Jadi ada satu perlawanan lawan dengan Itali. Itu World Cup tertentu ke Euro 2004 aku dah lupa. Tapi ada satu gol backheel. Backheel bukan backheel bola dekat bawah, bola di udara. Bola ni parah kepala dia lompat dia boleh pergi backheel. Masuk bola tu. Aku tanya ni permainan bola sepak apa ni? Akrobatik aksi daripada masa tu. Dan aku tahu player ni sangat special pada masa tu. Jujur cakap Faiz, ini honest opinion aku ya. Aku sebenarnya satu benda pasal Zlatan yang aku tak pernah layan, yang aku rasa kadang-kadang cringe adalah dia punya kata-kata ataupun statement yang dia keluar yang berunsur self-absorbed. Yang dia keluar yang I am God lah, Zlatan bigger than God lah, Zlatan is your king lah, yang dekat LA. Benda tu sebenarnya aku suka dia sebagai pemain, tapi benda tu semua aku tak pernah layan. Like benda tu semua bagi aku sangat cringe. Tapi the two versions of Zlatan yang aku sangat suka adalah Zlatan di awal kerjaya dan juga Zlatan di penghujung kerjaya dia. Awal kerjaya dia yang zaman dia berada di sebelum dia berpindah ke Barcelona, zaman dia di Inter sikit, di Juve sedikit, di Ajax even, klip kan ada satu klip gol luar biasa yang dijaringkan di Ajax tu, yang dia dribble past everyone inside the penalty box and then dia score tu. Edak lawan dengan 10 Macam Edak lawan 10 kids. Zlatan tu aku sangat suka. Zlatan yang sangat skillful, yang aku tak pernah nampak dia as a vintage number 9. Dia kadang-kadang macam 9.5 sebab dia main dekat half space. Dia jadi connecting link between the midfield and the attack. Dia bukan seorang pemain yang hanya duduk di kotak penalti saja. Very intelligent football player yang nak cari baka pemain macam tu susah nak jumpa merata. And the other version of Zlatan aku suka adalah Zlatan in the last 3-4 years. Aku sangat suka Zlatan in the 3-4 years sebab aku rasa dia pulang ke AC Milan at a time yang AC Milan adalah banter club. Klub yang tak dalam banter era lah. banter era dah lama tak memenangi apa-apa, right? Klub yang tidak diambil secara serius oleh penyokong-penyokong klub lain, right? And dia pulang ke klub tersebut bukan daripada PSG ataupun daripada MU, dia pergi LA Galaxy, and instead of going to China or pergi Middle East atau kekal di USA dengan gaji yang tak masuk akal, tak. Dia pulang ke Milan dan dia membantu mengangkat AC Milan keluar daripada banter era. And proses mengangkat sesebuah klub keluar daripada banter era itu tidak sahaja melibatkan prestasi di atas padang, tetapi personality di luar padang. Ucapan-ucapan yang dia bagi dalam dressing room. Banyak klip yang kita dah pernah tengok di Milan, yang sampai sekarang kalau aku dah tengok 4-5 kali, aku ulang tengok pun aku akan meremang bulu roma aku. Sebab hang boleh faham the intensity of that character dan bagaimana karakter yang besar itu mengangkat mentality yang ada di dalam setiap pemain di dalam dressing room tu. So, kalau AC Milan sekarang ini is a Champions League semi-finalist, kalau AC Milan tahun ni reigning Serie A champion sebelum Napoli menang, kesemua kebangkitan ini mungkin kita akan attribute kepada Stefano Pioli, mungkin kita akan attribute kepada Rafa Leao, Sandro Tonali punya performance sedikit, Paolo Maldini, Fikayo Tomori last season, Mike Maignan punya tetapi permulaannya bagi aku dicetuskan oleh
kepulangan Zlatan Ibrahimovic. Dan aku rasa in many ways Zlatan Ibrahimovic punya relationship dengan fans this time around is a lot stronger than with any other club yang dia pernah main before. For some reason, I don't know why. Di sini ibarat dia ada hubungan yang lebih rapat dengan penyokong, yang lebih romantik. Dan aku rasa you could feel it right at the end ketika dia beri ucapan dan dia menangis tempoh hari apabila dia mengumum persaraan. Aku rasa kisah pemain elit ke Amerika, lepas tu tak puas hati dengan the level of football yang mereka mainkan di sana dan kembali ke Eropah adalah kisah klasik. Ada banyak dah, contoh David Beckham sendiri balik, beberapa kali balik, dia balik training dengan Arsenal, dia balik main dengan Milan, dia balik dengan PSG. Itu adalah tempoh dia di LA sebab dia sendiri pun tak puas dengan bola sepak di sana. Jermaine Defoe main di Toronto, balik ke sini juga. Ada lagi beberapa yang. Tetapi sebab kenapa Zlatan balik dan kenapa specifically dia ke AC Milan adalah sebab dia diminta pertolongan kan daripada Paolo Maldini, dan untuk dia setuju dengan benda tu, itu mengatakan sesuatu tentang karakter dia. Dan aku rasa itu the last club dia yang dia sayangi. Kan selepas Milan dia ke Barcelona, di mana itu tak terlalu menjadi untuk dia sebelum dia pulang kembali ke Itali dan seterusnya ke Perancis. Di Perancis memang dia spend banyak masa di sana, tetapi dia tak boleh, aku tak rasa dia boleh beat time dia di Itali. Aku tak rasa dia ada that strong of a Milan. connection juga di Sama situ. juga di Manchester United, hanya 2 musim kan. 2 musim yang aku rasa fair, dia dah membantu sedaya mungkin untuk Manchester United pada musim itu. Tapi the real love dia adalah dengan AC Milan, dan itu aku sangat percaya benda tu. And the one thing Faiz, aku tak rasa there is any other football fans in the world, okay, kecuali maybe di Amerika Selatan, mungkin di Argentina dan Brazil. Tapi besides that, Italian fans just know how to do a send-off. Send-off ataupun perlawanan-perlawanan terakhir yang kita selalu nampak di Itali selalunya akan luar biasa. Selalunya elegan. Selalunya. Macam contoh, kalau aku letak diri aku dalam posisi Zlatan Ibrahimovic, adakah aku mahukan perlawanan terakhir dalam hidup aku ataupun detik terakhir dalam kerjaya aku sebagai pemain bola sepak itu di Amerika Syarikat, ataupun di England, ataupun di Perancis, ataupun di Itali? 110% aku pilih Itali. Tak kisah klub. Han tengok dulu Francesco Totti punya last game dengan AS Roma. Sampai sekarang aku pergi YouTube cari klip tu tengok balik. Aku ada jersey tu. Ada jersey tu? Aku ada jersey tu. Jersey tu rare tu. Han tengok klip persaraan pemain lain di Itali, meremang bulu roma Faiz. Del Piero di Juventus. Luar biasa. Javier Zanetti. Del Piero bukan bersara, cuma dia nak ke Australia lepas tu kan. Yes. Last game dah gila. Aku tak boleh. It's just an incredibly emotional experience kan. Dan bagi aku, my favourite memory of Zlatan Ibrahimovic, will always be dia menangis dalam send-off tu. Han tahu kenapa? Sebab bertahun-tahun benda yang Dia dah bina naratif. Bertahun-tahun benda yang membina jurang di antara aku secara peribadi dengan Zlatan adalah dia punya over masculinity, nak belagak dia macam god. Aku tak pernah layan benda tu. Itu bukan barang aku. Aku tak suka, aku tak pernah layan, and that's why I've always just admired from afar. Yang Zlatan ni as a player from afar aku respect, aku suka, but as a character aku tak pernah layan. Tetapi bila dia menangis, ia menunjukkan di sebalik segala bravado tu ada seorang insan biasa, ada seorang manusia biasa seperti kita berdua yang memiliki emosi. Dan benda tu sangat special. Dan aku nak ucapkan selamat persaraan kepada Zlatan Ibrahimovic. Dan selamat maju jaya juga. Selamat maju jaya. Dan buat dunia bola sepak, sama seperti Busquets hari tu, aku rasa Zlatan ni adalah baka yang susah nak jumpa. It will be very long sebelum kita dapat karakter dan penyerang yang ada style seperti Zlatan Ibrahimovic ni. Jadi itulah kita nak ucapkan selamat persaraan kepada Zlatan. Aku rasa itu saja, Faiz. Itu saja. Dan mungkin terima kasih sekali lagi kepada Kisah Vintage Audio Cafe di Kota Damansara. Setakat itu saja yang kita ada untuk minggu ni. Terima kasih korang kerana menonton. Minggu depan episod terakhir Bola Itu Live untuk musim ini, kita akan berbicara tentang final Liga Juara-Juara Eropah. Jumpa korang minggu depan.